Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 9E akan membentangkan mengenai instrumen yang sering digunakan untuk proses saringan dan diagnosis autism. Saya Nur Anira binti Hairul Saleh dengan bernomor metrikan 147559. Saya akan membentangkan slide yang pertama. Apa itu autism? Autism adalah suatu kecelaruan perkembangan yang membawa impak yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di sekelilingnya. Kanak-kanak yang mengalami autism mempunyai imajinasi yang terhad sehingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang terhad dan sering mengulang tingkah laku yang sama. Kejadian autism ini lebih kerap berlaku kepada kanak-kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan dan 4 kali ganda lebih berisiko. Penyebab autism ini masih tidak diketahui dan sehingga kini belum ada penawar bagi kecelaruan perkembangan ini. Bila autism boleh dikesan? Biasanya tanda-tanda awal yang menunjukkan adanya autism dapat didiagnosis seawal usia 1 hingga 6 tahun. Memang tidak ada ujian perubatan yang akan secara langsung dapat mengesan dan mendiagnosis autism. Beberapa ujian psikologi dapat dilakukan oleh ahli perubatan yang bertauliah pada anak yang dijangkakan memiliki simptom-simptom atau gejala autism. Jenis-jenis autism spectrum disorder. Jenis autism yang pertama ialah autistic disorder. Autistic disorder ini tidak memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain. Biasanya mereka kurang berkemampuan dalam memahami hal-hal yang terjadi di sekitar mereka dan hanya hidup dalam dunia mereka sendiri. Dalam arti kata lain, mereka tidak berkemampuan dalam menginterpretasikan emosi. Mereka juga berkemahiran dalam setengah bidang seperti bidang seni, pengiraan, dan memori yang lebih tajam berbanding kanak-kanak pada usianya. Asperger syndrome. Asperger syndrome, kanak-kanak yang mengalami Asperger syndrome ini mampu berinteraksi dengan orang lain. Mereka mampu memahami hal-hal yang terjadi di sekitar mereka dan memiliki empati. Hanya respon saja yang diberikan seperti ekspresi muka saat berkomunikasi memang cukup minimum. Ketertarikan yang diperlihatkan hanya jika perbualan tersebut mengenai dirinya atau hal yang dianggap menarik. Kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak memiliki masalah keterlambatan dalam berbahasa, bahkan dalam beberapa isu, kanak-kanak ini memiliki kemampuan yang sangat baik meskipun terbatas pada bidang yang mereka sukai. Seterusnya, Childhood Disintegrative Disorder, yaitu CDD. Kanak-kanak ini mengalami keterlambatan perkembangan motor, bahasa, dan fungsi sosial. Anak dengan sindrom Haley ini mengalami perkembangan yang normal sampai usia 2 tahun. Kemudian akan mulai kehilangan keterampilannya secara perlahan. Penyebab gangguan disintegratif kanak-kanak ini tidak diketahui, tetapi ia dikaitkan dengan masalah otak dan sistem saraf. Kanak-kanak ini akan terjejas dan kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan juga tingkah laku non-verbal. Okay, next, seterusnya Pervasive Developmental Disorder, yaitu PDD-NOS. Biasanya gangguan ini menjadi diagnosis akhir dari gejala autism. Kanak-kanak ini akan menunjukkan beberapa gejala autism, tapi tidak memenuhi kriteria autism yang ada sebelumnya. Gejala autism jenis ini lebih kompleks, dan kanak-kanak yang mengalami gejala ini tidak berkemampuan untuk menanggapi
perilaku orang lain, cenderung kaku pada rutin, dan kesukaran dalam mengingat sesuatu. Selain itu, ciri yang menonjol dari autism jenis ini adalah adanya interaksi teman imajinatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurlilatul Syahda binti Ahmad Raji, bernombor matrik 147228. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk ciri-ciri autism. Ciri-ciri autism yang pertama ialah mempunyai masalah komunikasi. Hal ini kerana mereka suka mengulangi ungkapan-ungkapan yang telah mereka dengar. Sebagai contoh, apabila seorang menanyakan kepada mereka, sudah makan, mereka akan menjawab, sudah makan, sudah makan. Dalam istilah Inggeris, ini dinamakan sebagai pengulangan ekolalia, di mana mereka tidak pandai menggunakan bahasa dengan kreatif. Seperti sudah kenyang, tidak lapar. Seterusnya, bahasa yang digunakan juga agak ganjil dan sukar untuk difahami. Hal ini kerana mereka mempunyai tahap kefahaman bahasa yang rendah dan juga penggunaan bahasa mereka juga agak lemah. Ciri-ciri autism yang kedua ialah kurang interaksi sosial. Hal ini kerana mereka suka bersendirian dan selalu menghabiskan masa dalam dunia mereka sendiri. Mereka juga mengelakkan daripada pertentangan mata. Apabila seseorang membuat perhubungan mata dengan mereka, mereka rasa tidak selesa. Ciri-ciri autism yang ketiga ialah pola bermain mereka juga agak pelik dan berlainan daripada kanak-kanak normal. Hal ini kerana mereka boleh duduk dan bermain sesuatu barang yang diminati dalam masa yang agak lama, dan mereka suka objek yang berputar. Sebagai contoh, mereka akan memusingkan roda kereta mainan secara berterusan. Ciri autism yang keempat ialah gangguan deria. Mereka tidak selesa dengan bunyi atau frekuensi bunyi-bunyi tertentu. Sebagai contoh, bila mereka mendengar bayi menangis, mereka akan menutup telinga mereka, dan juga mereka tidak sensitif pada rasa sakit dan takut. Hal ini kerana mereka mempunyai kekurangan dan kecacatan pada satu atau lebih deria mereka. Deria-deria tersebut seperti deria auditori, visual, bau, sentuhan, vestibular, dan proprioseptif. Deria-deria ini menjadi hyposensitif atau hypersensitif. Hal ini akan menyebabkan gangguan bunyi seperti bunyi berdesing dalam telinga mereka. Ciri-ciri autism yang kelima ialah ketidakfungsian tingkah laku. Antaranya, pengulangan tingkah laku yang tidak bermatlamat seperti menggoyang-goyangkan tangan dan menghantuk kepala. Mereka tidak boleh menumpukan perhatian atau kurang menumpukan perhatian. Namun begitu, mereka mempunyai ingatan yang baik untuk menghafal. Mereka juga suka kebisingan. Sebagai contoh, mereka akan mengetuk meja dengan sesuatu untuk mengeluarkan bunyi. Ciri-ciri autism yang keenam ialah emosi yang sukar diramal dan kerap berubah. Antaranya, mereka sering ketawa, menangis dan marah tanpa sebab, dan tidak mempunyai perasaan simpati terhadap orang lain. Apabila mereka menginginkan sesuatu, jika mereka tidak dapat apa yang mereka nak, mereka akan mengamuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika Nazirah binti Mustafa, nombor matrik 146683. Okey, saya akan menyambung pembentangan pada hari ini, iaitu saya akan membentangkan tentang apa itu saringan autism. Okey, seperti yang kita ketahui ataupun untuk pengetahuan semua, saringan autism merupakan saringan yang dijalankan untuk menapis atau menyaring kanak-kanak yang dijangkakan simptom autism ataupun kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autism. Okey, selain itu, saringan juga ialah satu proses yang dirancang untuk tujuan mengenal pasti potensi masalah dalam pembelajaran atau perkembangan kanak-kanak. Okey, selain daripada itu juga,
Saringan merupakan satu penaksiran awal untuk mengenal pasti bayi ataupun kanak-kanak yang berisiko dalam kelambatan kesihatan dan perkembangan di samping perbezaan yang berlaku jika dibandingkan dengan rakan-rakan sebayanya. Okey, berikut merupakan instrumen saringan autism iaitu MCHEC. Okey, MCHEC ialah Modified Checklist for Autism in Toddlers. Kegunaan MCHEC ialah untuk mengenal pasti tanda-tanda awal penyakit autism pada kanak-kanak seawal umur 16 bulan hingga 30 bulan. Okey, checklist ni mengandungi 23 soalan yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak dari segi tingkah laku, sosial, emosi, pertuturan, komunikasi dan pemikiran. Okey, kalau di klinik kesihatan, saringan ni akan dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu pada umur 18 bulan dan 36 bulan. Okey, apabila kanak-kanak datang untuk temu janji, biasanya jururawat akan bertanya kepada ibu bapa tentang set soalan yang perlu dijawab. Okey, soalan tersebut hanya perlu jawab ya ataupun tidak saja. Okey, ibu bapa ataupun kita semua perlu mengambil perhatian terhadap soalan-soalan yang digelapkan. Contohnya, kalau kawan-kawan ada anak saudara, kawan-kawan boleh tengok buku rekod kesihatan ni. Dekat tepi ni dia ada tulis MCHEC. Boleh tengok soalan yang digelapkan iaitu soalan 2, 7, 9, 13, 14 dan 15. Sebab soalan tu adalah soalan yang kritikal untuk mengenal pasti sama ada kanak-kanak tersebut merupakan pengidap autism ataupun tidak. Seterusnya, skor akan diberikan mengikut skema jawapan dalam buku garis panduan rekod kesihatan pada kanak-kanak, iaitu buku ni. Okey, bagi yang bertanya bilakah anak anda akan dirujuk kepada doktor, sekiranya ada jawapan yang diberikan tidak sama dengan skema jawapan, iaitu yang pertama 2 atau lebih bagi soalan kritikal, soalan yang digelapkan tadi. Yang kedua ialah 3 atau lebih bagi mana-mana soalan. Jika kanak-kanak tersebut tidak pas atau tidak lulus pada mana-mana soalan, tidak bermaksud kanak-kanak tersebut sah mempunyai masalah autism. Ada juga kes di mana kanak-kanak yang mempunyai perkembangan yang agak lambat berbanding dengan rakan seusianya. Bagi kes seperti ini, temu janji susulan perlu dilakukan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak tersebut untuk catch up dengan development mereka. Okey, pengesahan untuk penyakit autism hanya boleh dilakukan oleh pakar perubatan keluarga di klinik kesihatan atau pakar psikiatrik kanak-kanak di hospital. Okey, kanak-kanak tersebut kemudiannya akan dirujuk kepada pegawai yang berkaitan seperti pegawai terapi kerja, pegawai terapi pertuturan dan juga pendengaran untuk intervensi seterusnya. Yang paling penting ialah ibu bapa perlu prihatin terhadap perkembangan kanak-kanak dan segeralah berbincang dengan petugas kesihatan mengenai sebarang perkara berkaitan kesihatan anak-anak yang membimbangkan. Ingat bahawa intervensi awal boleh mengelakkan masalah pembelajaran bagi autism. Tahukah anda bahawa autism dapat disaring secara atas talian? Baru-baru ni, Public Health Malaysia telah berkongsi panduan buat ibu bapa untuk membantu ataupun membuat saringan awal sama ada kanak-kanak ataupun anak-anak mereka merupakan pengidap autism ataupun sebaliknya. Okey, masalah autism pada kanak-kanak boleh dikesan pada usia 18 bulan. Namun, kita tidak perlu khawatir jika ianya positif kerana ia masih saringan dan perlu pengesahan daripada doktor. Okey, kanak-kanak perlu dibawa ke klinik kesihatan berdekatan untuk memastikan diagnosis autism adalah betul. Antara kelebihan saringan awal adalah untuk rujukan ke doktor dan intervensi boleh dilakukan dengan lebih awal. Berikut merupakan prosedur saringan atas talian iaitu ibu bapa ataupun penjaga perlu melayari satu laman web berikut. Seterusnya jawab dan print screen keputusan. Jika tidak normal, anak tersebut perlulah dibawa ke klinik kesihatan yang berdekatan.
Okey, ini ialah contoh saringan yang dilakukan secara atas talian, di mana satu set soalan akan diberikan kepada ibu bapa untuk dijawab. Seterusnya, keputusan akan diberi selepas menjawab soalan tersebut. Instrumen yang kedua yang dapat digunakan untuk menyaring kanak-kanak autism adalah Social Communication Questionnaire ataupun dikenali sebagai SCQ. Okey, SCQ mula diperkenalkan oleh Michael Rutter, Anthony Baylor dan Catherine Lode. SCQ adalah satu ujian saringan yang dijalankan melalui bantuan ibu bapa ke atas kanak-kanak yang dijangka mempunyai simptom autism ataupun ASD. SCQ terdapat dalam dua bentuk, iaitu semasa dan sepanjang hayat. SCQ terbahagi kepada 40 soalan yang dengan pilihan jawapan ya ataupun tidak. Seterusnya, ianya dijalankan ke atas kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke bawah. SCQ menilai interaksi sosial, komunikasi, bahasa, tingkah laku, stereotipik kanak-kanak dan lebih berkesan jika dinilai ke atas kanak-kanak yang berumur 7 tahun berbanding kanak-kanak yang berumur 2 tahun hingga 3 tahun. Berikut merupakan contoh soalan Social Communication Questionnaire ataupun SCQ. Beza dengan MCHAT hanya mempunyai 23 soalan, manakala SCQ mempunyai 40 soalan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatia Auni binti Syahimi dan pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan slide seterusnya, iaitu apa itu diagnosis. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2013, diagnosis ialah suatu perbuatan dalam mengenal pasti sesuatu penyakit daripada tanda dan gejalanya. Menurut Hatta Abu Bakar pada tahun 2002, diagnosis dalam bidang perubatan bermaksud suatu seni dalam membezakan antara suatu penyakit dengan penyakit yang lain. Manakala menurut Edu Kaligo tahun 2020 dalam Kamus Bahasa Melayu, diagnosis membawa maksud proses menyiasat sesuatu pengetahuan yang sedia ada yang digunakan oleh ahli perubatan dalam mengenal pasti sesuatu penyakit. Tajuk yang saya akan bentangkan yang seterusnya ialah bila diagnosis diperlukan bagi kanak-kanak autism. Menurut National Institute of Child Health and Human Development, menyatakan bahawa 1. Tiada baby talk atau bebelan pada usia 12 bulan. Yang kedua, tidak menunjukkan gerak isyarat seperti melambai dan menunjuk pada usia yang sama, iaitu 12 bulan. Yang ketiga, tidak mengeluarkan sebarang perkataan pada usia 16 bulan. Yang keempat, tidak mampu menyambung dua perkataan pada usia 24 bulan. Yang kelima, kehilangan kemahiran bahasa. Manakala menurut Robin, Fan, Barton dan Green pada tahun 2001, 1. Tidak menunjukkan minat pada sesuatu perkara. Yang kedua, tidak menunjukkan gerak balas apabila dipanggil. Yang ketiga, tidak membawa objek kepada orang dewasa. Yang keempat, tidak melihat ke arah objek yang ditujukan oleh orang dewasa. Yang kelima, tidak meniru pergerakan orang dewasa. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam diagnosis kanak-kanak autism, tapi pada hari ini saya cuma akan menerangkan 4 jenis instrumen, iaitu Childhood Autism Rating Scala (CARS), Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), Autism Diagnostic Interview Reviews (ADR), Diagnostic Interview for Social and Communication Disorder (DISCO). Bagi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV) ini adalah kriteria dalam membuat instrumen dalam penilaian kanak-kanak autism. Instrumen yang pertama dalam mendiagnosis kanak-kanak autism ialah Childhood Autism Rating Scala (CARS). CARS adalah satu alat penilaian formal yang dibina oleh penyelidik di USA dan digunakan dalam treatment and education of autistic and related communication handicapped children program, iaitu TEACH. Penilaian ini digunakan ke atas kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke atas. CARS ialah suatu senarai pemerhatian yang merangkumi 15 item yang berbeza.
Instrumen yang terlibat dalam CARS antaranya ialah tindak balas emosi, pendengaran, penggunaan deria rasa, hidu dan sentuhan serta komunikasi. CARS digunakan untuk pemeriksaan awal gejala penyakit dan keterukan ASD. Skala yang terhasil daripada ujian akan menentukan tahap keparahan autism. Contohnya macam 15 hingga 30, autism dikecualikan. 30 hingga 36, autism ringan atau sederhana, dan lebih daripada 36 adalah autism yang teruk. Ini adalah contoh soalan CARS. Yang buku berwarna koko tu adalah yang edisi terbaru, yang berwarna biru tu adalah edisi yang lama. Instrumen yang seterusnya adalah Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS. ADOS merupakan skala pengamatan untuk diagnosis autism. ADOS boleh didiagnosiskan ke atas pesakit autism tanpa mengira umur. ADOS direka daripada Western Psychology Service, WPS, dan ujian ini terdiri pada 4 modul yang setiap satu mengambil masa 40 minit untuk diselesaikan. Modul 1 untuk kanak-kanak bercakap, modul 2 untuk kanak-kanak menggunakan ayat beberapa perkataan, modul 3 untuk kanak-kanak tu berkomunikasi, dan modul 4 untuk komunikasi dengan remaja atau dewasa. Ujian ni dia berlaku dalam bentuk permainan ataupun perbualan santai. Dalam bentuk permainan untuk kanak-kanak, manakala dalam bentuk perbualan santai untuk remaja ataupun dewasa. Ini adalah bentuk soalan ADOS yang akan digunakan oleh penemuduga dalam menemuduga kanak-kanak autism. Seterusnya adalah Autism Diagnostic Interview Revise, ADR. ADR ni ialah satu diagnosis yang sering digunakan dalam menentukan seseorang kanak-kanak itu mempunyai autism ataupun tidak. ADR ni dia perlu dibuat bersama dengan ADOS. ADR tidak menumpukan kepada apa yang kanak-kanak suka, dan dia berbentuk suatu temu bual yang dijalankan oleh seseorang pengkaji atau ahli psikologi dengan ibu bapa kepada anak-anak yang mungkin mempunyai simptom autism. ADR ni dia lebih berfokuskan kepada sejarah perkembangan kanak-kanak dengan sokongan daripada ingatan orang yang terdekat dengan mereka, iaitu ibu bapa ataupun penjaga mereka. ADR ni dia lebih memberi kesan sekiranya diuji ke atas kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas, dan terdapat 93 soalan yang akan memakan masa lebih kurang 90 minit untuk ditemu bual. Contohnya dari segi komunikasi dan bahasa kanak-kanak, dari segi interaksi sosial kanak-kanak, dan dari segi tingkah laku berulang atau tingkah laku obsesif kanak-kanak. Ini adalah contoh-contoh soalan dalam ADR. Dan untuk slide yang terakhir adalah Diagnostic Interview for Social and Communication Disorder, DISCO. DISCO ialah suatu diagnosis yang dibina untuk menilai individu yang mempunyai gangguan Autism Spectrum Disorder dari semua peringkat usia, sama ada kanak-kanak autism tu bayi sehingga umur dewasa lah, mengikut tahap kemampuan mereka. DISCO dilakukan bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai corak tingkah laku sosial, komunikasi serta kemerosotan tingkah laku seseorang individu dari semasa ke semasa. DISCO dilakukan untuk membantu seseorang individu mengumpulkan maklumat mengenai tahap kebimbangan ibu bapa dalam aspek tingkah laku dan kemahiran anak-anak mereka. Biasanya dia dibuat oleh pengkaji ataupun ahli psikologi. DISCO ni dia boleh dilakukan secara atas talian ataupun mendapat latihan secara langsung daripada pakar yang mengetahui tentang autism. Kesan instrumen yang digunakan untuk kanak-kanak autism ialah dapat membaiki kemahiran sosial mereka. Yang kedua, menggalakkan lebih ramai masyarakat mengenal pasti kelakuan mereka. Yang ketiga, menambah baikkan komunikasi verbal dan non-verbal mereka. Yang keempat, membantu untuk mengawal kelakuan mereka. Dan yang kelima ialah untuk membantu keluarga mengendalikan
masalah ini dengan jayanya. Kesimpulannya, kepentingan untuk mengesan autism seawal mungkin sangat diperlukan kerana kajian menunjukkan interaksi awal kanak-kanak autism menghasilkan keputusan yang lebih baik berbanding mereka yang dikesan lewat dari segi komunikasi, pembelajaran dan kemahiran sosial. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.